jadi syaitan. Bila kita jadi syaitan, bila kita ajak orang lain buat jahat, syaitan lah tu. Sama ada kita macam mana pun, jin pun manusia, jin ada jin yang beriman pun. Tapi bila dia ikut, dia kerja dengan iblis, dia ikut, dia hasut manusia, maka dia gelar sebagai syaitan. Begitu juga manusia, bila dia ajak kawan dia buat jahat, maka dia syaitan. Sebab tu Nabi minta dia hendak hindar daripada minal jinnati wan nas. Kan ada syaitan yang membisik manusia tu, yang membisik tu manusia yang membisik kita, jom. Syaitan lah. Tapi kalau dia buat seorang-seorang, dia minum seorang-seorang kat rumah, dia buat benda tak elok kat rumah, seorang-seorang dia je kan, mata sedih pergi sekolah kan, dia, kita tahu lah dia buat something salah, tapi dia tak ajak orang, dia dosa lah untuk diri dia, tapi dia belum syaitan lah. Dia orang yang berdosa, mujrim, mungkin orang fasik, orang yang berterusan, tapi dia tak kacau orang. Apa beza tak? Beza. Lebih baik dia tak kacau. Bukan kata kita kata bagus dia buat benda, tak. Kita lebih dia tu di sisi Allah, Allah akan nilai lain. Allah akan nilai lain. Dia di sisi Allah lain. Kita mungkin nilai sama. Apa beza? Jahat juga. Tak. Lain. Sebab dia tak rosak orang. Sebab tu kita tengok bapak kita isap rokok apa, tak ada bapak kita kata nanti dah besar nanti isap rokok macam ayah kan. Tak ada. Takkan berlaku semua hidup. Perokok tegar macam mana pun. Takkan berlaku. Melainkan kalau dia memang syaitan lah. Dia dah naik pangkat menjadi syaitan. So bukan aku telah perintah padamu wahai anak cucu Adam, agar kamu jangan sembah syaitan, jangan perhambakan diri kepada syaitan. Sesungguhnya syaitan itu bukan kawan, syaitan itu adu mubin, musuh yang nyata. Dia manusia, dia ada satu sifat yang dia rasa dia nak hidup kekal. Iblis perkara pertama yang dia buat kepada Nabi Adam, dia kata ini pokok yang boleh menyebabkan kekal selama-lamanya, khalidina fiha. Sebab tu Allah cakap kat kita dekat syurga kekal. Sebab manusia suka untuk hidup kekal. Mana ada orang suka untuk, kalau macam Nabi Muhammad, dia tak nak tinggalkan tempat dia Mekah semua, tak nak. Kalau dia tak nak, tapi akhirnya dia wafat di Madinah juga. Sebab itu sunatullah, dakwah tu dia tak boleh duduk satu tempat, dia mesti berjalan, mesti pergi cari pengalaman yang lain. Dia tak boleh duduk satu tempat, tak boleh crowd yang sama. Macam kita zaman sekarang, kita nak berdakwah, kita tak boleh duduk satu crowd, manhaj yang sama saja. Oh, yang tak boleh, itu ahli bid'ah. Macam mana? Grup kita je lah, orang yang suka kita lah. Akhirnya tak sampai grup tu, akhirnya dia sampai ke kita, esok kita mati habis. Sepatutnya kita terus bergerak, orang kata, mengubah masyarakat itu dengan Al-Quran, dengan sunnah. So Allah perintah kepada wahai anak Adam. Allah bukan suruh saja, Allah bukan tetap, Allah kata, Allah perintah. Ini adalah satu perintah supaya jangan sembah selain daripada syaitan, selain daripada Allah, selain daripada Allah. Sebab apa? Syaitan itu musuh yang nyata. Syaitan telah menipu saya, tak ada. Okey. Bahaya tu. Nanti kata ustaz ni suruh sembah syaitan nak. Kata hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam an Jabir qala kunna julusan inda Nabi sallallahu alaihi wasallam fa hatta khattan hakadha amamah fa qala hadha sabilullah azza wa jalla wa khattaini an yaminihi wa khattaini an shimalihi qala hadhihi sabilu syaitan thumma wada'a yadahu fil khattil aswadi thumma tala hadhihi al-ayah a'udzubillahi minasyaitonir rajim wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'us subula fatafarraqa bikum an sabili dzalikum wassaqum bihi la'allakum tattaqun. Dari Jabir, dia berkata kami duduk dekat dengan Nabi SAW, kemudian beliau buat sebuah garis, segaris sudah membuat garisan aku di depan beliau. Lalu dia kata ini jalan Allah Azza wa Jalla. Dia buat garis seolah-olah mungkin dekat pasir ke, Nabi buat satu garisan, siratul mustaqim, jalan yang lurus. Dia buat garis depan di depan beliau, lalu beliau kata ini jalan Allah, sabilillah, jalan Allah. Kemudian beliau SAW buat dua buah garisan, dekat kanan, dekat kiri. Dia buat macam ni, buat kanan, buat kiri. Buat garis, kalau kiri kanan saya lah, kanan, kiri. Dia kata apa? Ini jalan syaitan.
Kemudian letak tangannya pada garis yang hitam, lalu membaca ini. Dan bahawa yang kami perintahkan ialah jalanku yang lurus, maka ikutilah dia dan janganlah kamu ikuti jalan-jalan kamu. Janganlah kamu ikut jalan-jalan lain, kerana jalan itu mencerai berai kamu darinya. Yang demikian itu diperintah kepada Allah agar kami bertawakal. Maksud kat sini, kalau boleh tengok sikit je, Nabi buat garisan, kan? Boleh nampak? Boleh nampak tak? Dia ada jalan. Jalan ni jalan Allah, jalan lurus. Lurus tu jalan Allah. Tapi ada jalan kiri kanan. Kanan ada, semua dia jalan. Jalan kanan ni jalan apa? Jalan orang buat ibadah. Ada syaitan tak jalan kanan? Ada. Besar lagi pangkat dia kot. Sebab nak menggoda orang-orang yang ikut Allah ni. Yang belah kiri ni ada syaitan. Maksudnya apa? Kanan pun ada syaitan, kiri pada syaitan. Tak semestinya kita orang kata dah ikut pengajian, dah ambil diploma, dah ambil ijazah dalam pengajian Islam sekalipun, tak semestinya kita terlepas daripada gangguan syaitan. Syaitan dia akan masuk mana jalan. Kanan boleh, kiri pun boleh. Jalan kanan apa? Para ulama. Bila ulama buat apa sekarang? Jidal, gaduh. Bulan Ramadan gaduh, pra-Ramadan gaduh, Syawal gaduh. Nak masuk bulan haji pun gaduh lagi. Sebab apa? Siapa yang masuk ni? Syaitan. Kata ulama, syaitan dah berputus asa pun untuk keluarkan manusia ni daripada Islam. Jarang kita dengar orang murtad, jarang sekali. Orang bunuh diri pun jarang. Orang Islam jarang. Ada kes tu tapi jarang. Tapi yang selalu yang jadinya apalah? Dia duduk dalam dia bergaduh. Siapa yang suruh bergaduh ni? Syaitan. Jangan kamu ikut turutan syaitan, Allah kata apa. Tapi itu yang Allah buat. Kita ada rasa riak, kita ada rasa betul, kita sahaja yang betul, grup lain yang salah, kita label orang ni, kita label. Itu semua jalan-jalan yang apa? Syaitan bagi panas. Ada satu dalam hadis Nabi, Iblis, digambarkan Iblis tu, datanglah syaitan-syaitan yang kerja dengan dia ni, jin-jin yang kerja dengan dia ni. Dia cakap, tadi kami lah buat satu orang ni gaduh dengan mak dia. Apa kata syaitan? Tak cukup. Sekali dia minta maaf nanti. Bila dia buat keadaan, dan syaitan kata, Iblis kata tak cukup. Dan sekali ada seorang datang, ada seekor syaitan, dia kata kat Iblis, aku dah buat supaya dia ni berpecah sama isi. Itu saya buat lah. Thumbs up brother. Saya tak ingat hadis tu, tapi kita bagus. Menunjuk apa? Bukan kata bercerai itu salah, tak ada. Kalau bercerai baik dicurah pun dalam dibenarkan dalam Islam. Tapi nak tunjuk dah hadis, nak gambar-gambar syaitan suka orang pecah belah. Tak kira lah dia suami isteri ke, dia kawan ke, dia ustaz ke, dia ustazah ke apa, memang syaitan suka gaduh-gaduh ni. Gaduh. Tu bidah. Yang tu pula ni, ini sesat, Wahabi apa semua, habis semua. Ada yang belah ni kata bidah, yang ni belah ni kata korang ni sesat apa semua, habis. Akhirnya manusia pecah belah, Donald Trump juga happy. Aku gak dapat kuasai Arab Saudi. Marah orang kat saya ni. Qatar gaduh dengan Arab Saudi, saya gaduh. Sama Mesir gaduh dengan ni, habis. Yang kat Malaysia pun gaduh juga. Yang seorang pertahan kat Arab Saudi, seorang pertahan Qatar. Padahal orang Melayu je, orang Malaysia je pun gaduh juga. Okay, sabas. Saya suka. Sebab kita pecah belah. Sebab tu Nabi kata di hujung-hujung nanti apa tu, zaman apa, orang Islam tu lah ramai. Tapi macam apa, buih di lautan. Kerana apa, mereka timbul ada perasaan takut kepada mati. Mereka lebih kepada orang kata nafsi, ambil harta orang, tak kira dia orang tu Islam ke tidak. Dia Islam, nama Islam pun ada harta patut diuruskan dengan baik pun tidak disalurkan dengan betul. Semuanya itu adalah jalan-jalan syaitan. Anak kita rasa kita lebih baik. Kita tengok orang tu tak pakai tudung ke, atau kita tengok orang tu pakai short ke, lelaki ke pakai short. Kita tengok orang isap rokok kan. Rokok tu kita tengok. Kadang-kadang mungkin orang rokok tu lebih mulia. Bukan saya membenarkan perkataan itu, bukan saya tak membenarkan perbuatan itu, tapi dari segi kemuliaan kita tak tahu. Mungkin kadang-kadang orang yang tak pakai tudung tu lebih mulia dari kita. Bukan kita membenarkan dia tidak pakai tudung, tidak. Syariat tetap syariat, benda yang halal tetap yang halal, haram itu jelas. Tapi cumanya kita tidak boleh melabelkan satu orang sebab kita tak tahu. Kadang-kadang kita tengok tu jahat, teruk betul jahat tu.
Itu orang jahanam ni. Tapi tak tahu Allah boleh tukar split second. Akhirnya dia jadi orang lebih di sisi Allah, dia lebih mulia. Dia pun diam tak kata apa kat kita. Kita juga kata kat dia. Rupanya dia di sisi Allah dia lebih mulia. Jalan yang sebelah kiri tak susah orang nak tahu. Dia rompak bank ke, pergi bunuh orang ke apa semua. Itu jelas orang dia ajak buat. Tapi jalan yang kita paling takut jalan kanan ni. Halus sekali bagaimana. Sebab tu ada dalam kitab hikam seorang ulama tasawuf Ibnu Athilah, dia kata begitu halus sekali syaitan ini dia masuk dalam jiwa manusia. Apabila satu orang tu rasa diri dia tawaduk, ya saya aku ikhlas lah ni. Bila kita rasa macam tu pun kita betul kan, kita rasa macam kita lebih daripada orang lain, ataupun kita rasa macam aku ni perasaan macam tu pun merisau orang itu. Ataupun kita rasa aku ni betul ke, kita rasa macam kita rasa perbuatan kita beragu tu bagus pun sebenarnya dia syaitan juga. Jadi apa macam mana kita nak buat ialah amalan sebaik boleh. Biasa nak tahu kita ikhlas ke kita tak ikhlas ialah ketika di hadapan orang macam tu, begitu juga berlaku di belakang orang. Itu jelah sikit-sikit petanda. Macam belakang orang kita semayang, depan orang pun kita semayang lah. Belakang orang kita puasa, depan orang pun kita puasa. So itu antara sebab apa Allah kata dalam Quran kepada Iblis sendiri, kalau ketika Iblis nak sesatkan semua, Allah kata engkau takkan mampu untuk sesatkan orang yang ikhlas, mukhlisin, orang yang buat kerana Allah. Antara tanda ialah kalau belakang orang, belakang mak mentua pun dia semayang jemaah, depan mak mentua pun dia semayang jemaah. Itu je lah antaranya. Yang lain semua tu kita serah pada Allah, supaya Allah bagikan kita orang yang sentiasa ikhlas dalam Islam ni lah. Itu kita halusnya syaitan ni main dengan manusia. Alamak. Okey. Dan kata Allah, jangan sembah syaitan. So Allah bagi alternatif lain. Nak sembah siapa? Wa ani'buduni. Ini Allah cakap aku, aku. Dan hendaklah kamu sembah aku, personal. Allah tak menggunakan kata nahnu ke apa. Allah bagi special invitation. Maksudnya Allah ajak dengan lembut, dan hendaklah kamu sembah aku. Dan sembah apa? Hadza siratun mustaqim. Allah guna perkataan fi'il isyarah yang dekat. Hadza tu dekat, maksudnya petunjuk tu dekat. Ada depan mata pun. Kalau untuk orang Arab Quraisy, Arab musyrikin, petunjuk tu ada depanmu Muhammad SAW, depan kamu, duduk dengan kalian, makan dengan kalian, pergi pasar dengan kalian, berniaga dengan kalian, tak jauh pun. Petunjuk itu bukan hujung kota, petunjuk itu kat dalam kota kamu sendiri, orang yang kamu percayai. So hadza siratul mustaqim. Maksudnya petunjuk kalau untuk kita cari sebenarnya tak jauh, ada di depan mata. Tinggal kita nak analyze sahaja. Sebila Allah kata jangan sembah syaitan, sembah. Dalam ayat lain surah 6 Allah kata jangan kamu takut kepada yang lain, takut kepada aku saja. Apabila sebut nama Allah, sepatutnya gementar. Gementar maksud kita risau kalau Allah tak terima kita amalan kita. Kita risau. Bila orang bertanya satu perkara, dia risau, itu bagus. Bukan sampai kita berputus asa dengan rahmat Allah, kita risau dan kita berikhtiar semampu boleh. Kita jangan kalau sebut pontianak, syaitan, jin, apa tu, pocong, macam-macam hantu lagi, kita risau, kita takut. So hantu pula, hantu yang jenis hantu Melayu ni ganas. Kalau tengok hantu Cina tu kelakar, lompat-lompat. Kita pun tak takut. Saya tengok hantu Cina, saya tak nak takut. Sebab tengok dia lompat-lompat. Tapi tengok hantu Melayu takut. Dengan taring, dia ngilai-ngilai. Dia ada orang kata saya jumpa hantu kat Gunung Ledang. Tak ada benda lain nak cerita kat saya. Saya kata hantu, dia kata orang mengilai. Dia kata orang sebelah rumah aku mengilai macam hantu. Hantu mengilai macam mana kita dengar? Movie lah punya kerja. Movie lah, cerita-cerita yang menyebabkan mengilai apa semua. Jadi akhirnya kita takut kepada bayang-bayang sendiri. Terbayang kat mana-mana. Pukul 12, detik 12 malam orang buat cerita dokumentari lagi, keluar TV3 lagi. Waktu ni lah diganggunya manusia-manusia. Sedangkan waktu malam tu kalau dalam Islam patutnya berehat. Sebab pukul 2, pukul 3 tu pukul 4 tu nak buat apa? Nak bangun, nak bertahajud. Malam ni satu benda yang sangat istimewa. Dalam Quran dinyatakan malam ni istimewa sangat untuk orang Islam, sebab dia untuk berehat, dan lepas tu dia boleh bangun ibadah. Tapi malam ni ditukar sebagai itulah waktunya keluarnya jin syaitan. Sedangkan hadis tak kata macam tu. Hadis kata bila syaitan ni keluar waktu maghrib. Waktu maghrib tu suruh anak-anak kamu tutup pintu-pintu. Lepas tu waktu malam tu bagi dia keluar.
maksudnya tak ada masalah lah tu. Dia nak pergi ibadah ke, nak pergi tahajud ke, nak pergi masjid ke apa. Tapi waktu maghrib tu dia pergi siap-siap lah, waktu semayang lah. Orang kata kalau dulu kita main kat luar, sebab waktu tu dah gelap kan, takut tercedera ke, terjatuh ke, sebab dah senja, kita punya mata kita pun dah penat time tu. So balik lah. Syaitan ni maksudnya bukan syaitan yang ria saja. Syaitan ni maksud kemalangan, boleh keburukan, apa sahaja. Sebab tu kita kena faham syaitan ni dari segi benda yang ni. Kenapa Allah kata, dah hadis Nabi kata jangan malam tu tutup lampu. Dulu orang pakai apa? Pelita. Takut nanti syaitan langgar. Syaitan mana? Tu tikus. Tikus boleh panggil syaitan tak? Apa saja binatang yang jahat kita panggil syaitan lah. Dia menyebabkan orang kata kerosakan, mufsidin, benda-benda yang menyebabkan kecederaan. Itu pun boleh jadi juga. Bukan semestinya kata datanglah bentuk yang kita bayangkan bertanduk apa semua. Dan zaman sekarang adakah relevan lagi tutup lampu malam? Yalah tutup juga. Orang kata tak elok sangat tidur, kata terlampau cerah sangat, ataupun terlalu takut nanti berita pintas ke apa. Wallahu alam. Tapi boleh saja berlaku macam-macam. Tapi zaman sekarang pun ada orang pakai lilin kan. So Allah nak katakan ni, hendaklah kamu sembah aku dan inilah jalan yang lurus. Sebab tu tadi Nabi kata apa? Ini jalan Allah. Kanan kiri ada jalan syaitan. Kanan maksud kita rasa grup kita je. Ni grup orang yang menyampaikan kebenaran. Kita mengaku kita grup sunnah kan. Ini okey, ini grup ahli maksiat. Sama-sama. Kadang-kadang orang yang buat jahat pun pertahankan apa yang dia buat. Orang yang rasa dia buat baik pun pertahankan baik. Akhirnya sebenarnya kedua-duanya dimasuki oleh syaitan. Jalan-jalan dimasuki oleh rasukan, oleh gangguan syaitan yang direjam. Dan kata Allah lagi, walaqad adalla minkum. Macam mana ni membaris silang? Betul baca kan? Jibilan kathira afalam takunu ta'qilun. Dan sesungguhnya dia syaitan itu telah menyesatkan sebahagian besar di antara kamu. Maka adakah kamu tidak mengerti? Sini Allah nak beritahu sebenarnya syaitan ni dia kerja dia mudah saja. Sebab apa? Manusia ni ada nafsu. Manusia ni ada perkara-perkara syahwat yang menyenangkan, yang dia suka untuk memuaskan diri dia. Jadi syaitan ni kerja dia nak usik je, bisik je. Apa kerja syaitan? Bisik sahaja. Sebab syaitan sendiri dalam Quran nanti menyatakan bila di akhirat kelak orang akan saling menuduh jalan. Inilah iblis ni, yang syaitan ni. Inilah kerja dia. Dialah yang menyebabkan kita tergelincir. Apa syaitan kata? Aku ni sebenarnya lemah je, dhaif, lemah sahaja. Tapi apa? Kalian yang ikut aku cepat. Kalian saja yang cepat sangat nak terpengaruh dengan aku bisik je. Kerja syaitan ada kerja lain ya, selain daripada kalau dalam movie dia sergah gitu kan. Selain daripada itu sebenarnya yang lebih menakutkan dia membisik gitu. Sergah ni tak pernah dah kita tengok orang kata dia jumpa hantu dalam kuliah ni sekarang ni. Tiba-tiba datang seekor. Tak berlaku. Maksudnya kita terpelik jugalah kan. Tapi kita silap juga kalau dia keluar dari sini. Pasal ramai kita ni. Dia pun tak buat macam tu. Tapi bila seorang-seorang ada terbayang-bayang kan. So apa? Kadang-kadang perasaan tu diwujudkan. Jadi nak mengatakan syaitan dia sesat sebahagian besar. Antara perkara yang dia buat dalam masyarakat kita sekarang ialah dia nak tunjukkan dia hebat, kita timbul rasa takut. Kalau tak silap saya ada dalam riwayat Ibnu Katsir ada diceritakan awal-awal dahulu dikatakan jin ni sebenarnya asal makhluk dia takut juga dengan manusia. Tapi tiba-tiba ada satu zaman di mana orang ni, satu grup ni dia nak pergi mandi ke sungai, itu lebih kurang dia nak pergi ke situ atau nak ambil air situ. Dia kata apa? Kita nak pergi sini, kita kena minta izin dulu dekat orang yang jaga tempat ni. Maknanya jin yang mula-mula lari ni terdengar lah, manusia ni takut kat kita punya. Itu dia. Itu rahsia dia. Kenapa benda ni jadi kadang-kadang kita rasa diganggu apa? Sebab jin ni mula rasa manusia takut dengan dia. Sebab apa? Kita telah mula meninggalkan Allah. Sepatutnya yang takut tu kat Allah, tapi takut tu kat jin. Okey, sukalah. Sebab tu orang perasap keris. Buat apa selalu? Pemujaan, kenian,
Panggil apa? Siapa benda ni, siapa yang suka benda ni? Pemujaan jin. Akhirnya jadi siapa yang jaga dia? Hati-hati. Kadang-kadang bila kita belajar silat ke apa, kita tengok kita mandi bunga, kadang-kadang kita mandi limau, sebenarnya kita sedang membuat perjanjian dengan syaitan. Dia jadi itu yang orang Melayu panggil saka apa semua tu kan. Kita tak sedar sebenarnya kita sedang membuat perjanjian dengan syaitan. Itu yang jadi pantang larang tu, tak boleh makan buah ni lah, tak boleh makan buah tu lah, tak boleh kena ni, sebab dia ada perjanjian dia. Mengarutkan benda ni kan. Tapi benda tu wujud jauh kita daripada Allah SWT, menyenangkan untuk makhluk ni menguasai. Dalam surah jin dia kata apa, ada orang jenis manusia tu dia puja jin tu pun dah masuk Islam. Quran kata dulu jin tu jahat, saya betul jin tu masuk Islam. Dalam Quran dalam surah jin kata bahkan jin tu pun dah masuk Islam dah. Dia pun berlepas diri daripada apa yang manusia buat. Sebab jin tu buat masa dia jahil. Jin tu pun dah dapat hidayah, dia pun dah okey lah. Kita pun dah uji dia lagi. Macam kita kata lah, macam saya selalu cakap lah, Raja Berumah pun dah bertaubat, dia buat apa Raja Berumah ni? Dia raja dia. Kita dah kutuk-kutuk dia tengok macam tu, dia tak buat dah. Habis di sisi Allah, kelas, selesai. Saya pun dah tak sanggup lah gelak-gelak dah. Dulu saya gelak-gelak juga, tapi dia kata dia taubat, dia pun dah pergi dah. Dia dah ada kursus dekat jawab mufti wilayah. So, okey, cukup kita memberkatakan pasal dia sebab dia dah bertaubat. Di sisi kita, dia taubat. Kita tak boleh nilai hati. Menunjukkan bahawa kalau yang mengamalkan tu begitu lama sampai dia dapat gelar raja pun dia tinggalkan, teranglah salah kan. Jadi sepatutnya jangan kita dan semua syaitan bila telah sesatkan sebahagian besar di antara kamu. Banyak sikit saja kita kata daripada zaman Nabi Adam sampai apa tu, sampai kita, sampai akhir zaman. Ramai tak ramai, ramai. Sebab manusia tu ramai. Kalau tengok daripada zaman Nabi Adam, lagi start daripada Adam sendiri diganggu dengan isteri dia, dengan pasangan dia, sampailah kepada anak dia, sampai berbunuhan pun. Keluarga daripada keluarga yang mulia pun, keluarga Nabi, tak ditinggalkan oleh syaitan. Kalau kita buat apa sangat kan. Jadi menunjukkan bahawa kalau nak bahagia macam mana nak buat, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Berlindung Allah bukan sekadar ucapkan lafaz itu, tapi kita benar-benar mengharapkan perlindungan daripada Allah. Kalau Allah tak lindung, kita tergelincir saja. Kita ni seperti ditunggang-tunggang oleh syaitan ni. Sebab syaitan ni dia akan bawa apa, dia akan panggil tentera, dia berkuda apa sahaja daripada makhluk apa pun untuk dia ganggu, untuk datangkan perasaan takut kepada dia tu, ikut pada kehendak dia. Akhirnya kita rasa buat satu amalan yang baik tu satu yang susah. Itu kerja syaitan. Saya kata apa? Afalam takunu ta'qilun. Adakah kalian tidak mengerti? Itu rasa besar. Dia cerita pasal orang yang ingkar, dia cerita pasal akhirnya dia tak mengalahkan hamba Allah tu sendiri. Allah tak mengalahkan manusia. Cuma Allah rasa asratan lah, kesal lah. Kenapa macam ni? Sebab Allah kata ada reason dia, sebab apa? Syaitan ni atau makhluk. So saya kata takut bukan takut serga tu, takut yang halus ni, yang tak nampak lagi menakutkan. Sebab Allah kata dalam Quran, kelebihan jin, kelebihan syaitan ni apa kelebihan dia? Kelebihan dia bukan muncul cakap cak, bukan. Kelebihan dia adalah dia lihat kamu pada tempat yang kamu tak tahu. Lagi bahaya kalau kita belajar dari orang-orang yang belajar ilmu taktik peperangan apa, lihat dia sniper tu lagi bahaya daripada yang datang macam tu kan. Tahu nyamuk kan. Dia macam kes yang kat airport baru yang pasal yang Korea kan. Dia kalau dia buat video sekejap je, macam movie betul. Tahu dah dia pergi mengadu kat orang, tiba-tiba kamera tengok ramai dah kumang pun mati lah. Ataupun dia dah kena serangan tu lah. Cepat saja. Itu lagi merisaukan. Sebab tu orang suka ninja. Sebab ninja dia datang menyelinap kan. Tak wujud. Itu syaitan. Dia datang halus, dia tak disedari. Sebab apa? Dia makhluk yang datang dalam bentuk bisikan. Kemudian Allah kata, hazihi jahannamul lati kuntum tu'adun.
inilah neraka jahanam yang dahulu telah diperingatkan kepada kamu. Jadi Allah kata apa? Bila Allah dah warning kepada manusia, Allah dah bagi tahu kenapa kalian berada di sini, sebab apa? Syaitan yang kamu jadikan sebagai kawan dahulu, dia inilah yang menyebabkan kamu berada dalam neraka jahanam. Tu yang manusia nanti salahkan syaitan semua. Syaitan sendiri pun dia lepas diri, Al-Quran dia kata lepas diri, dia pun tak boleh dah, urusan dia pun dah tak ada lah. Dia sendiri pun ada masalah dia sendiri, dah tak ada masa lah nak fikir sama ada nak kacau orang apa. Dia pun syaitan di akhirat kelak, walaupun di dunia dia ajar supaya orang masuk neraka dengan dia, tapi dia dekat bila dekat neraka dia taklah happy. Dia kata ramai kawan, tak ada. Dia dengan urusan dia, dendam dia kat mana? Kat dunia ni. Saya orang yang mengikut perasaan dia, bila tak nak bertaubat kepada Allah, sombong dia, ada wasta takbar. Sebab tu yang paling utama yang menyebabkan kita susah untuk terima kebenaran apabila kita ada perasaan sombong. Bila sebut syaitan, mesti kita ingat sombong. Sebab apa? Aba was takbar. Dia berpaling, dia enggan, dia ingkar, dia tak mau, dia refuse kebenaran. Apa? Dia membesarkan diri. Yang boleh menyombongkan diri, boleh membesarkan diri hanya Allah. Allahu Akbar. Datang perkataan bersama kabir. Takbur apa? Membesarkan di sombong bahasa kita. Sebab tu Nabi kata takkan masuk syurga melainkan orang yang ada walaupun sebesar zarah pada saat sombong. Apa tu sombong? Sombong itu meremehkan orang lain dan apa? Menolak kebenaran. Setelah dia tolak kebenaran, dia remehkan balik. Dah apa, setahun jagung baru orang kata baru nak hidup, nak tegur kita. Kita ada rasa macam Allah baru belajar agama, aku dah lama, aku ustaz cakap salah. Mana boleh. Nabi sendiri pun orang tanya kalau Nabi ada wahyu baru ke, Nabi terlupa rakaat kan. Nabi tanya, ada terlupa, ada orang sahabat tanya, ada tambah. Nabi tanya kenapa? Sebab apa? Sebab dia terkurang. Dia dah buat lah, dia tambah lagi. Tapi tak ulang 4 rakaat atau 3 rakaat, Nabi tak ulang, Nabi tambah saja 1 rakaat. 3 tu dah terima, 1 tu lupa. Walaupun dah berbual. Daripada hadis tu kita dapat. Walaupun dah berbual lah pun. Menurut apa? Lupa tu memang sifat manusia, dan syaitan memang main peranan juga dalam melupakan manusia ni. Dia main, dia boleh jalan dalam darah, dia boleh ganggu kat otak kita kadang-kadang. Dia yang sembahyang tu kadang-kadang kita ingat macam-macam kerja dia. Tapi kita minta lindung kepada Allah SWT lah. Soal khusyuk tak khusyuk tu pun soal yang kita sendiri pun benda yang abstrak kan, yang hanya Allah sahaja yang mungkin memberi kita kekhusyukan dengan kata yang sebenar lah. Alright, hadhihi jahannamul lati kuntum tu'adun. Inilah neraka jahanam yang dahulunya telah diperingatkan kepada kamu. Allah kata apa? Islauhal yawma bima kuntum takfurun. Kita selalu dengar kita baca, semua orang semangat baca Islauhal yawma bima kuntum takfurun. Bila baca kita habis, semua makan. Tapi sebenarnya Allah sedang cakap apa? Masuklah ke dalamnya pada hari ini, kerana dulu kamu ingkar. Masuk. Rasanya kalau kita faham rasanya tak nak baca dah rasanya. Lu cerita neraka jahanam, lu cerita orang yang orang kata apa? Orang yang ingkar kena satu sahatan wahidah. Kita relax je. Sebab apa kita baca bila makan? Saya dulu masa saya dulu masa zaman saya bujang-bujang dulu, bujang telajak. Kerja saya lah mesti pergi malam Jumaat cari masjid. Aku makan selalu keputusan duit. Kalau hujung-hujung bulan ni mesti habis duit. Itu kerja saya. Sebab orang kata saya baca Yasin supaya dapat makan. Kesiannya macam miskin sangat. Mak saya dengar bersedih. Padahal bukanlah orang tak ada duit pun, tapi suka. Tapi senang kan dalamnya. Tapi Yasin tak memberi orang kata kesan kepada diri, sedangkan Allah kata apa? Hasratan alal ibad. Ya Allah sedihnya, kenapa tak beriman, masuk dalam neraka jahanam. Kita tak asal apa. Tak ada pun orang lepas baca Yasin tu muka sedih, sugul ke. Wah, magang selera. Sebab apa? Kita tak faham apa yang kita baca. Saya bukan nak kritik perbuatan tu, saya nak kritik sepatutnya kita baca dengan lebih faham.
supaya kita boleh memberi kesan, supaya berubahnya masyarakat ni kepada masyarakat yang lebih baik. So Islam hayyau bima kuntum takfurun. Masuklah ke dalamnya neraka tu, dia balik kepada nasab kepada neraka tu kerana dahulu kamu ingkar terhadap apa? Ingkar terhadap neraka Jahanam. Bila kata neraka Jahanam, dia neraka pun banyak tingkat. Jahanam maksudnya tak balik Ini untuk orang-orang yang betul-betul degil, orang yang betul-betul yang memang tak nak dia, tak dengar. Macam saya cakap tadi pun semalam, saya kata even tingkat orang kafir pun tak sama. Buktinya kita tengok kepada Abu Talib, dia dapat satu sisaan yang paling ringan. Sebab apa? Allah iktiraf dia bantu Nabi. Sebab tu kita kata sangka baik dengan Allah. Mudah-mudahan Allah bagi satu benda yang baik untuk kita dan keluarga kita. Sebab apa? Kita nak yang terbaik daripada Allah. Jangan putus asa dengan rahmat Allah. Setakat itu je lah yang kita boleh cakap. Sebab apa? Yang ini adalah orang yang betul-betul bukan sekadar ingkar, dia gunakan kekuatan yang dia ada untuk menumpahkan darah, untuk halang Islam itu daripada tersebar. Tak bagi orang puasa di negeri China, tak bagi orang puasa di Myanmar, bunuh orang di Syria, ruguh orang di Aleppo itu, bunuh orang, ruguh orang, semua buat benda-benda yang bukan-bukan. Semua itu adalah perbuatan. Pergi tarik hijab orang tengah berjalan, pergi tarik hijab orang, apa benda ni? Ini semua adalah orang-orang yang mengundang murka Allah. Dia tak terima, tak masalah. Islam tak masalah. Islam cuba nak kontrol apa, supaya dunia ini aman ni. Dia elok. Orang kata stable. Jangan ada anasir-anasir yang cuba untuk merosakkan. Mana ada masyarakat yang suka hidup dalam ikut dalam ketakutan kan. Dan ini dan ayat ni juga lagi menggurunkan, sebab Allah bagi tahu benda yang kita tak pernah dapat bayangkan. Kita tahu dalam dunia ni Allah bagi kita mulut untuk bercakap, Allah bagi kita mata semua, Allah untuk melihat. Tiba-tiba Allah bagi kat sini, Allah bagi tahu kita dalam ayat 65, al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Kata Allah Taala, pada hari ini yakni hari di akhirat tu, hari dalam orang ketika diazab dalam neraka atau ketika dia dihisap, pada hari ini kami tutup mulut mereka. Sebab tengok Matrix tu kan, mulut dia yang Keanu Reeves berlakon tu, mulut dia hilang, tak boleh bercakap. Yang ni Allah kata benda ni betul, berlaku betul dekat akhirat. Allah tutup. Macam mana Allah tutup? Allah hilangkan mulut tu, tak boleh cakap pun, Allah tutup dengan besi apa. Tapi Allah kata Allah tu tutup. Allah tutup mulut dia. Nakhtim ni seolah-olah ada penuh menutup. Sementara tangan mereka akan berkata kepada kami, dan kaki mereka akan memberi kesaksian terhadap apa yang dahulu mereka kerjakan. Apa Allah kata? Wa tukallimuna. Selalu kita kata bagi saksi ni mungkin pakai fingerprint ke, DNA test ke, tak. Sehingga Allah kata apa? Wa tukallimuna. Kalam maksudnya bercakap. Bagi kesaksian satu hal, dia bercakap untuk apa? Bercakap untuk watahashadu, untuk bagi kesaksian. Kaki-kaki mereka. Sebab tu kita awal surah Yasin ada apa? Asaruhum, jejak mereka. Maksudnya apa? Tangan, kaki semua kita berada sini, mudah-mudahan Allah tinggalkan jejak kita kat sini sebagai orang jejak orang yang cuba mengikuti orang-orang yang beriman. Mudah-mudahan. Kita minta kat Allah Taala. Sebab siap benda tu ada jejak, dan Allah explain lagi kat ayat ni, inilah jejak yang ni. Dia ada kamera dia kat tangan kita ni, semua akan menjadi saksi. Kalau betul, kalau Allah kata takallama tu maksudnya bercakap lah dia. Kan satu benda yang pelik, burung kakak tu yang bercakap kan. Sama ada dia faham tak faham lah. Kita boleh didik dia bercakap. Jadi dia menunjukkan bahawa memang nanti segala apa yang akan menjadi saksi, telinga, mata. Di sini Allah kata apa? Allah tutup mulut, tangan, kaki dia akan bagi kesaksian. Tangan akan berkata dan kaki akan bagi kesaksian. Ini akan tinggal jejak. Kalau tengok CSI sebenarnya kan dia cerita kan, dia boleh bayar, seolah-olah dia boleh bayar lah
Investigator dia boleh bayang, oh kat sini dia buat macam ni, oh ni ada darah dia tumpah sebab apa, sebab tertuih macam ni, apa so oh ni macam ni. Tapi orang yang belajar mazhab ni pun dia boleh melalui tikaman boleh tahu satu. Lepas tu hakim boleh tetapkan second degree ke first degree apa semua berdasarkan cara dia, macam mana dia nak dia force yang dia buat, adakah dia tak sengaja ke second ke apa ke, semua boleh. Dan Allah lagi-lagi boleh ni nilai. Allahu Akbar. Igrun ni Yasin. So nak baca Yasin lagi takut kan. Sebab tu kalau kita faham nangis. Sebab tu keluar dalam keadaan yang sangat takut. Jadi kita macam mana kadang-kadang kita ada duit macam tadi kan. Kita bincang apa tu dengan tuan tadi. Bagaimana duit tu banyak disimpan, orang dah bagi zakat simpan tapi tak diuruskan dengan baik. Adakah Allah akan diam dengan perkara tu? Oh no. Allah kata infak, orang infak dah. Tapi tangan-tangan tu, kaki-kaki tak kat mana tak tahu. Mana di duit tu dibawa ke mana, semua tu akan diuruskan oleh Allah SWT. Sebab apa, dah termasuk dalam golongan menzalimi orang lain. Kadang-kadang kita tengok orang budak-budak pergi minta sedekah kat tepi jalan, kat tengah highway semua. Macam mana? Kenapa masih video orang duduk kat jalan atas? Lepas tu kadang cuba buat jawab, tunjuk ada orang duduk lagi teruk kat luar negara, lagi teruk. Kenapa kita tengok yang teruk? Kenapa tak tengok ada tempat yang lebih baik? Kita cuba larikan isu. Bukan kira orang lain lah. Sekarang masalah kita. Bagaimana kita nak menguruskan supaya kita tidak, tangan kita ni, kaki kita ni akan jadi saksi kepada Allah SWT. Semuanya akan. Lepas tu lidah, apa yang kita bercakap kan, kadang kita sakitkan hati orang. Walaupun sekarang dia kata, saya tak pakai, saya pakai tangan. Tangan, ni tangan. Orang kata, apa mulut saya tak sakit ke hati orang guna mulut, saya guna tangan sekarang ni. Saya pakai keyboard, saya keyboard warrior. ID him. So awas keyboard warrior sekalian. Kita akan jadi saksi apa yang kita buat. Apa yang kita buat semuanya Allah kira. So walau nasya'u latamasna ala a'yunihim fastabaqu sirata fa'anna yubsirun. Dan jika kami mahu, pastilah kami hapuskan penglihatan mata mereka sehingga mereka berlumba-lumba mencari jalan. Maka bagaimana mungkin mereka dapat melihat? Di sini ada dua penafsiran. Kalau kita lihat daripada awal tadi kan, Allah tidak janjikan di hadapan mereka dinding, di belakang mereka dinding, di kiri kanan mereka di tepi mereka dinding. Di sini Allah lanjutkan, kalau Allah nak di dunia lagi, Allah boleh hapuskan penglihatan mata mereka. Maksudnya mereka tak boleh nak lihat kebenaran pun. Ataupun Allah boleh pun cabut terus mata dia. Dah mata tak nak guna untuk cari hidayah, apa guna dia lagi? Ataupun juga boleh juga berlaku di akhirat kelak. Sebab tu dalam Quran ada dua kisah diceritakan daripada itu. Ada satu kata bahawa dia nampak betul azab neraka terang benderang di akhirat kelak. Ada juga yang dibangkitkan dalam keadaan buta. Maksudnya bukan nak kata ayat tu kontradik. Banyak jenis golongan. Ada golongan yang nampak betul azab besok, ada golongan yang dibangkit dalam keadaan gelap gulita. Ataupun nanti mata dia kembali ke akhirat, kat syurga neraka, dia baru nampak azab. Tapi ketika dia nak dalam padang mahsyar tu, dalam keadaan dan dia tak nampak, Allah boleh hilangkan penglihatan. Sebab mereka tak nak gunakan penglihatan itu dalam untuk perkara yang Allah suruh. So, bila kata Allah, kalau aku buat benda ni, macam mana kamu nak melihat? Itu yang Allah Subhanahu Wa Taala nak bagi tahu. Itu. Okay, sebelum itu teruskan, ada soalan? Macam boleh balik awal ni. Tak banyak ni. 6 bulan kan? Tapi kalau saya untuk saya boleh sampai pukul 6 pun tak ada masalah. Saya cuba hasil hantar saya balik. Ada soalan? Tak ada. Ya. Yang mana tu? Okey. Okey, bila kita sebut iblis sahaja.
Bila kita sebut syaitan, dia merangkumi iblis sekali. Bila kita sebut iblis adalah iblis ni kira nenek moyang yang start kepada kejahatan ini. Dan apabila dia adalah keturunan jin, wallahu alam, adakah dia adalah jin yang pertama atau tidak, walaupun ada kata ya, ada kata tidak, tapi yang penting dia daripada jin, golongan jin, sakana minal jin, dalam surah Al-Kahf ada diterangkan. Dan pertama, apabila dia adalah makhluk pertama yang sesat, pertama yang ingkar, dia berjanji kepada Allah untuk menyesatkan seluruhnya. Jadi apabila dia menghasut orang, dia iblis itu sendiri adalah syaitan, tapi dia asalnya dia iblis saja. Tapi bila dia satu, mungkin nama lah kot, nama lah Quran dalam Islam nama Azazil lah apa semua, tapi yang kita tahu nama dia iblis. Tapi apabila dia ingkar, dia dah start upgrade diri dia jadi penghasut, syaitan. Dia hasut orang-orang ataupun jin-jin untuk ikut dia. So semua syaitan adalah iblis. Semua iblis syaitan itu adalah iblis atau adalah syaitan. Tapi syaitan bukan iblis lah. So iblis tu satu person, satu jin, seekornya dia je. Saya iblis, naudzubillah, ya Allah. So saya ambil grup ni nak kena bagi orang mudah faham, kena cerita. Saya bagi lah ni, okey, ni syaitan pertama, syaitan kedua, syaitan ketiga, bukanlah syaitan ni syaitan lama, yang dua, ni tiga, ni empat. Okey, ni semua grup, kami semua syaitan, tapi saya iblis. Faham tak? Maksud saya yang pertama. Tapi saya kacau. Bila saya kacau Adam, saya iblis lah. Saya syaitan lah juga. Tapi nama saya iblis. Saya syaitan pertama yang wujud. Kemudian saya wujudkan syaitan-syaitan yang lain daripada kalangan jin, dan saya dari kalangan manusia juga. Yes. Pengikut iblis, whether you are genie or you are human being. Yeah. Sebab tu haiwan boleh jadi syaitan. Bila dia jahat sangat, dia jadi makhluk perosak. Dia ajak lagi kawan-kawan lagi perosak. Syaitan lah ni. Guna makhluk perosak. Tapi cuma yang bab tadi, yang puasa tadi, adakah yang di bulan Ramadan dibelenggu itu syaitan saja, atau yang syaitan itu iblis saja? Itu pun berselisih ulama. Saya antara orang yang berpegang pada pandangan bila ada kata syaitan lah secara keseluruhannya, sama ada dia iblis saja. Saya pegang. Sebab tu saya seronok bulan Ramadan. Saya rasa macam tenang yang Ramadan ni. Betul, saya memang rasa macam tu. Walaupun saya taklah orang buat ibadah banyak sangat pun, tapi bila saya tengok awan tu, saya rasa rasa lainnya awan ni. Bila kita lalu Israel tu, rasa macam lain macam. Seolah-olah macam hari yang lain. Tapi kenapa manusia berperangai sebagai syaitan? Itulah kita dah ada kita dah ada kebiasaan. Bila seolah-olah syaitan tu kalau tak ada pun manusia akan macam tu juga. Kita dah ada kan kebiasaan, bad habit kita panggil. Sebab tu create the bad habit, syaitan tak boleh buat kerja dah. Jalan je. Dia punya program dah ada dah. Bila dia balik, sebab tu bila kita ingat lepas Ramadan, ramai orang jahat lagi daripada ramai bulan Ramadan. Walaupun ada juga orang bunuh orang bulan Ramadan, tapi ramai orang pergi penuh penceramah pun tak ada tempat, imam pun tak ada tempat untuk parking dah bulan Ramadan. Tapi tengok sekarang, jangan risau. Ramai orang boleh parking. Orang boleh tumpang lagi shopping komplek parking sekali. Lepas tu yang peliknya pula, bila antara bukti ni saya gurau lah, antara bukti bahawa syaitan tu tak ada bulan Ramadan, cerita hantu ada pada bulan Syawal. Seolah-olah menyambut kedatangan tu guru saya tu lah, Profesor Dr. Fazlur Rahman itu, seolah-olah macam panggil syaitan tu, mengalung-alungkan kedatangan kepulangan mereka. Kita pun buatlah cerita hantu ramai-ramai, banyak-banyak. Tapi itu pandangan lah, pandangan. Ada yang kata iblis sahaja, ada yang kata tak, tu kiasan sahaja, ada yang kata tak, syaitan secara keseluruhan. Wallahualam. Saya pegang pada pandangan daripada ulama yang berpandangan bahawa keseluruhan untuk menjaga rahmat puasa. Sebab puasa apa, dibuka pintu kebaikan, pintu syurga pun dibuka semua kan. Allah boleh buat tak? Allah boleh buat, tak masalah. Wallahualam. Ada yang kata dilemahkan kuasa, pengaruh kejahatan tu, yeah. Tapi kalau Dr. Zaimi saya kata tak secara keseluruhan. Saya pegang ijtihad saya sendiri. Yelah, sebab dia kata syaitan daripada kalangan jin lah. Tapi abang dah override saya punya pandangan. Saya ubah pandangan saya sekarang. Jin syaitan beza. Jin syaitan beza. Syaitan orang yang hasut orang buat kejahatan.
dia ada jahat sendiri-sendiri. Kacau orang belum syaitan naik, saya kacau. Cuba kalau saya orang duduk kat sini, saya kulit telinga dia. Kita kena kau syaitan. Tak, aku bukan syaitan, aku tak asal kau baca, aku buat jahat kat kau. Itu tak syaitan. Tapi dia mengganggu. Sini yang tinggal ni dia sakat orang, dia bukan orang yang menghasut, dia cuma sergah-sergah dia ni. Itu boleh, tak ada masalah, boleh berlaku. Syaitan ajak kita masuk neraka sekali. Ya, iblis dia kontrol. Dalam hadis dia mengatakan bahawa, dalam hadis kata apa, iblis dia buat arash atas air, mahkota dia atas air tu yang orang buat kaji Bermuda Triangle lah semua, iblis duduk kat sana, betul lah cerita lah Dajjal semua. Tapi nak kata bahawa memang hadis kata dia buat dia punya singgah sana dia atas air, dia buat seperti mana Allah sendiri kata dalam Allah macam mana arash Allah atas air. Iblis nak buat macam mana, rasa macam Tuhan. So dia orang tak menghadap dia. Itu kerja iblis. Sebab tu dalam riwayat ada kata syaitan pergi jumpa, menghadap iblis, minta apa semua, dia kontrol macam tu. Sifu. On tour tu, lama dah, yuk. Kalau kita rasa kita tua, jangan risau, iblis lagi tua kita. Apa dia lah saya cakap ni. Pukul 3. Walau nasya'u la tamasna ala a'yunihim fastabaqul surra atfa'anna yubsirun. Dan jika kami mahu pasti akan hapus sampai mata mereka sehingga mereka berlumba-lumba cari jalan. Macam orang dah hilang mata, dia akan terawang-awang. Mereka dah tak tahu macam mana nak cari jalan. Maka bagaimanakah mungkinkah mereka dapat melihat? Allah banyak ancam benda macam ni. Dalam surah Al-Imran Allah ancam, apakah pandangan kalian kalau aku hilangkan air? Sebab Allah tahu air manusia perlukan. Allah tahu mata Allah perlukan. Kita tak perasan benda-benda, kita cerita pasal harta boleh cari, tapi kalau mata hilang nak cari kat mana? Jadi mata hilang, orang-orang yang rabuan tahu macam mana perit ni. Nak seolah-olah nak bagi tahu lanjut pada inilah, pada hari ini kami tutup kepada Allah cakap kalau kami mau kami bukan setakat jadikan saksi saja, dan kami boleh hilangkan terus penglihatan di akhirat kelak. Dan dia walaupun ini untuk di sini, tapi untuk kita boleh juga berlaku di dunia. Kalau orang-orang yang selalu dengar Al-Quran, dia boleh jadi dua. Sampai kata orang kata azab di hadapan kamu ataupun azab di kemudian hari. Di dunia yang boleh buat, di akhirat apatah lagi. Sebab akhirat ni orang akan terpinggir, orang datang tempat baru, selalunya orang nak melihat tapi dia nak percaya. Kerana dalam riwayat dalam Quran cerita apa, ada kalau tak silap orang munafik, orang yang berpura-pura Islam, dia panggil orang yang di hadapan nak tumpang cahaya kan ada kan dalam Quran nak tumpang cahaya. Sebab apa dia hidup dalam meraba-raba dalam kegelapan. So kita boleh ambil lah daripada sana semua sebagai penafsirannya. Wallahu a'lam. Siapa makna tamsana terambil dari kata tamasa yang pada mulanya bermakna dia hilang atau menghapuskan. Bila tafsir dari sini kata buta lah, maksudnya dia tak dapat melihat, dia tak mampu menggunakan panca indera yang dia ada untuk mencari jalan lah, untuk dia keluar dan kalau di dalam keadaan dunia, maksudnya tak boleh nak cari kebenaran lah. Orang kalau hilang mata pun, tapi kalau Allah bagi hidayah, ramai saja orang lebih hebat dari kita, baca Quran, hafal Quran, suara sedap lagi, kadang-kadang lebih baik pun perangai dia. Orang yang tak ada mata ni, satu keuntungannya mata dia jaga mata lah, bukan tak jaga mata, memang tak boleh tengok. Sekurang dia tengok orang kelemahan orang, kurang dia tengok benda-benda yang haram. Yang kita ni tak ada mata, semua akan dipertanggungjawabkan. Allah kata Allah jadikan mata, Allah jadikan bibir ni Allah untuk ujian. Mata dengan ni dua lah yang paling utama. Telinga tu satu hal lah. Jadi biasanya bila mulut belum cakap, biasanya telinga boleh, sebab dia berkait kan. Bila dia bisu, biasanya telinga pun ada masalah. Jadi Allah sebut cukup mulut dengan mata, dua ni Allah bagi. Bibir kan, kenapa bibir? Lidah. Sebab apa lidah? Kalau lidah ni tak ada apa, dia kena ada bibir, kena bergerak. Salah jadikan mata dan mulut ni untuk kita cari hidayah lah. Mata untuk tengok, mulut untuk sampaikan kebenaran, telinga untuk kita dengar ajaran
yang datang daripada Allah SWT. Bila kita gagalkan fungsi, Allah ancam, boleh je Allah tarik. Ataupun Allah kata apa bukan setakat itu, walau nasya'u lamasakhnahum ala makanatihim famastata'u mudiyyan wala yarji'un. Dan kalau kami mahu, dan jika kami mahu, Allah maksudnya ada rahmat lagi. Allah kata kalau kami nak, ni ancaman dia, belum nak buat lagi, belum buat lagi, baru ancaman. Rahmat Allah bagi kita banyak sangat. Allah banyak bagi kita peluang, Allah bagi kita warning. Allah kata kalau aku nak, kalau kami mahu, dia kata lamasakhnahum, pasti kami ubah bentuk mereka di tempat mereka berada, sehingga mereka tak mampu berjalan lagi dan juga tidak mampu kembali. Kata silap-silap riwayat mengatakan bahawa ada orang yang berjalan dengan tangan dia ataupun kepala dia ke belakang. Boleh Allah buat? Boleh. Allah pernah pun mengubah kunu kiradatuh khashiin, jadilah kamu kera yang hina. Allah ubah. Saya suka pada tafsiran yang mengata memang berubah betul. Kun fayakun. Ada kata perangai macam kera. Saya rasa tak perlu. Allah tak perlu ubah orang Yahudi perangai mereka. Perangai mereka memang sebelum tu dah memang macam kera. Buat tak berubah banget, jahat